وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini saya akan menceritakan secara ringkas tentang sebuah cerpen yang saya tulis, iaitu cerpen yang bertajuk Terima Kasih Ayah. Baiklah, cerpen ni dia mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang teringat akan seorang bapa yang sangat berjasa dalam hidup dia. Sebenarnya masa dia umur belasan tahun, iaitu pada umur remaja lah, dia ni seorang gadis yang sangat degil dan mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Okay, kebetulan ayah dia ni seorang ayah yang sangat garang dan tidak memanjakan dia macam mana ayah orang lain memanjakan anak perempuan. Walaupun ayah dia ni sangat garang, sangat tegas, tapi ayah dia ni sangat mementingkan didikan agama. Jadi anak perempuan yang degil tadi, setiap kali dia nak keluar dengan kawan-kawan, nak pergi melepak ke ataupun dengan pakaian yang tidak senonoh, maka setiap kali itu ayah dia akan halang dia. Bahkan kalau lambat solat, kalau malas nak mengaji, ayah dia akan rotan dia. Jadi sebab ketegasan ayah dia tu membuatkan dia rasa ayah aku ni tak sayang aku. Dia rasa hidup dia dikongkong. Dia rasa tak dapat kasih sayang macam mana yang kawan-kawan dia dapat daripada ayah mereka. Si ayah ni jaga anak perempuan dia ni memang sangat-sangat TikTok. Cuma pada pandangan anak perempuan tadi, ayah dia ni mengongkong hidup dia. Ayah dia tak bagi apa yang dia nak. Biasalah remaja kan, kalau tidak diberi apa yang dia mahu, maka dia akan memberontak. Lama kelamaan, perasaan marah dan tak puas hati tadi terbawa-bawa sampailah dia umur 18 tahun. Sampai dia umur 18 tahun tu pun dia masih tak ngam dengan ayah dia. Dia masih beranggapan bahawa ayah dia ni tak sayang dekat dia. Diringkaskan cerita, sampailah satu saat yang mana seminggu sebelum ayah dia meninggal dunia. Pada waktu itu sikap ayah dia dah berubah. Kalau sebelum ni ayah dia seorang yang garang, yang jarang lah kalau nak bercakap dengan anak ni. Tapi pada saat tu ayah dia berubah menjadi seorang yang periang, selalu bercerita dengan anak dia ni. Jadi si anak yang telah lama rasa tak puas hati, rasa nak marah tadi, dia dah mula rasa sayang. Dia dah mula rasa, oh, ayah aku sayang kat aku rupanya. Walau bagaimanapun, perasaan sayang si anak terhadap ayah tadi tidak dapat dizahirkan. Sebab apa? Sebab ialah sekian lama si anak tadi bersikap dingin dengan ayah. Sekian lama mereka berdua ni tak ngam. Jadi susahlah untuk anak tadi tiba-tiba cakap, ayah, kakak sayang ayah. Walaupun sebelum ayah dia meninggal, ayah dia sempat minta maaf, sempat cakap ayah sayang kakak. Tapi si anak tadi tidak menzahirkan seperti mana yang ayah dia cakap. Dalam hal ni kita nampaklah bahawa anak tadi ego. Dia dah sayang kat ayah dia, tapi dia tak nak cakap benda tu. Jadi bila ayah dia meninggal, dia rasa menyesal sangat-sangat. Sebab apa? Sebab yelah, ayah dia dah berubah macam mana yang dia nak. Sebelum ni dia nak sangat seorang ayah yang caring, seorang ayah yang baik, yang boleh beri perhatian pada dia. Tapi bila ayah dia dah jadi macam apa yang dia nak tu, dia tak mampu nak cakap bahawa dia sayang kat ayah dia. Sampailah ayah dia dah meninggal dunia pun, dia tak terucap kata sayang tu dekat ayah dia.
Jadi di saat anak perempuan tadi dah ada keluarga, dah ada anak, dah ada suami, masa itulah dia mula mengerti kenapa selama ni ayah dia sangat tegas dengan dia. Yelah, seorang anak yang degil, mungkin kalau dulu ayah dia tak mendidik dia dengan tegas, maka dia akan tersalah pilih jalan. Kalau ayah dia biarkan dia ikut kawan-kawan, mungkinlah dia dah jadi anak yang derhaka. Jadi bila dia dah ada anak, dia rasa sangat-sangat nak berterima kasih dekat ayah dia yang dulu didik dia. Sampailah dia tahu apa itu agama, sampailah dia tahu ilmu agama, cara pemakaian menurut Islam. Jadi dia sangat berterima kasih dengan ayah dia. Walaupun perkataan terima kasih dan sayang tu tak terungkap, tetapi dia tak pernah melupakan ayah dia. Pengajaran daripada cerpen tersebut, saya ingin berpesan terutamanya buat diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang mendengar. Baiklah, sebenarnya walau bagaimanapun karakter ibu bapa kita, walaupun ibu bapa kita tak sama dengan ibu bapa orang lain, tak kisahlah, dari segi kasih sayang, dari segi apa jua, kita sebagai anak taatlah kepada ibu bapa kita. Kalau kita tak boleh nak membahagiakan mereka, jangan kita tambah kedukaan dalam hidup mereka. Kalau boleh, kita semua ni nak pengakhiran yang baik kan. Maksudnya pengakhiran kehidupan kita, kita nak diri kita ni dalam keadaan yang dah berdamai dengan semua orang. Apatah lagi dengan ibu bapa. Sebab apa? Kita tak tahu sama ada kita yang pergi dulu ataupun ibu bapa yang pergi dulu. Jadi kalau boleh, sentiasa perbaiki hubungan kita dengan ibu bapa. Contoh, kalau selama ni kita ada masalah dengan mak ayah kita, berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, meminta supaya Allah beri jalan kepada kita untuk berbaik dengan mak ayah kita. Sebenarnya tak wajar kalau kita mengatakan, aku dengan mak ayah aku tak ngam, aku dengan mak ayah aku kita orang bermusuhan. Tak boleh. Sebab apa? Macam saya kata tadilah, kita tak tahu sama ada kita ataupun mereka yang pergi dulu. Kalau kita yang pergi dulu, biarlah diri kita ni diredai oleh mereka. Dan andai kata mereka yang pergi dulu, biarlah mereka pergi dalam keadaan yang tenang. Jadi sementara mak ayah kita masih ada, hargailah mereka, sayangilah mereka. Berapa ramai yang di luar sana sudah kehilangan ayah dan bonda. Bagi mereka yang Allah dah jemput mak dengan ayah, perbanyakkanlah amalan. Niatkanlah setiap amalan kita tu, kita sedekahkan pahala kepada mereka. Dan bagi kita yang masih ada mak ayah, teruslah berbuat baik kepada mak ayah. Tak akan rugi kita berbuat baik. Katakanlah kalau kita ni sakit hati dengan mak ayah kita, ingatlah bahawa sakit hati kita tu tak akan mampu untuk menandingi segala sakit yang mak kita tanggung masa lahirkan kita. Segala jasa dan pengorbanan ibu dan ayah kita terhadap kita, segala pengorbanan mereka tidak akan terbalas. Dan takkan ada insan yang boleh menggantikan tempat ibu dan ayah kita. Jadi hargailah mereka. Sentiasalah mendoakan mereka. Dan mendoakan mereka ni bukanlah sekadar selepas solat sahaja, tetapi di saat setiap kali kita terdetik kepada ibu bapa kita, maka doakanlah mereka. Doakan kesejahteraan, keselamatan mereka. Walaupun kita tak mampu nak beri harta yang mewah kepada mereka, berilah ketenangan daripada akhlak kita. Tunjukkanlah akhlak yang baik supaya bila mana mereka melihat kita, mereka tenang. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga kita semua mampu menjadi anak yang soleh dan solehah dan mampu membahagiakan ibu dan ayah kita. Wallahu a'lam.